غرباء 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 غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah video kali ini kami akan menerangkan tentang sebuah surah yang agung yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pembuka kepada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita mentadabbur, mendalami isi kandungan yang ada dalam surah Al-Fatihah ini, maka kita akan dapati surah Al-Fatihah ini memiliki keseluruhan skop yang ada dalam kehidupan kita, yang akan memandu kita untuk menjadi seorang insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan sebuah kisah yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id Al-Mu'alli. Rasulullah berkata, "Aku ingin mengajarkan engkau tentang sebuah surah yang paling agung yang ada dalam Al-Quran." Maka Abu Sa'id berkata, kemudiannya baginda memimpin tangannya, dan ketika hendak keluar daripada masjid, Abu Sa'id berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan engkau akan mengajarkan aku tentang sebuah surah yang paling agung." Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Ya, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah sab'ul masani dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Melalui hadis ini menunjukkan surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting, yang penuh dengan hikmah dan pengajaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengagungkan surah Al-Fatihah ini, sehinggakan surah Al-Fatihah ini menjadi satu rukun, menjadi antara rukun sah dalam solat kita, dan tidak sah bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya. Itulah disebutkan sebagai sab'ul masani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Oleh yang demikian, di kesempatan ini kami ingin berkongsi mengenai 3 topik utama yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang mampu menjadikan seorang manusia itu benar-benar bertakwa sekiranya ia mengambil pengajaran daripada intisari yang ada dalam surah Al-Fatihah ini, dan dapat membina sahsiah seorang pelajar untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang bahagian pertama dalam surah Al-Fatihah, bermula ayat 1 hingga ayat keempat, insyaAllah. Ayat 1 hingga ayat keempat ini ianya menceritakan tentang pengukuhan usul iman dan juga akidah seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui al-asma was sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti kita sedia maklum, akidah ini ianya merupakan salah satu asas yang penting dalam diri seseorang Muslim dan juga asas kepada kehidupan manusia. Dan tanpa akidah yang betul, tanpa akidah yang selamat, tanpa akidah yang baik, maka hidup seseorang itu tidak akan aman dan tidak akan selamat. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Fatihah ini adalah kita mestilah sentiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mestilah menyerahkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek, khususnya bagi kita seorang penuntut ilmu dalam aspek pembelajaran. Yakinlah semua yang terjadi itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam ujian kita dalam menuntut ilmu ini banyak. Contohnya dalam kita mengingati ilmu tersebut, dalam kita mengamalkan ilmu tersebut, maka semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mestilah dan wajib kita menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung pada bahagian yang kedua dalam surah Al-Fatihah. Bahagian yang kedua dalam surah Al-Fatihah ini membicarakan tentang
perihal tauhid dan juga isti'anah, konsep isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah tempat kita memohon pertolongan. Jadi apa yang kita boleh faham daripada ayat ini, yakni tidak ada ibadah kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan juga tidak ada isti'anah, yakni memohon pertolongan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Inilah yakni tuntutan daripada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dan juga apa yang kita boleh faham daripada ayat 5 surah Al-Fatihah ini, setiap permintaan dan pertolongan yang kita minta tersebut memerlukan kepada usaha dan pengabdian diri dan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi sekiranya seseorang tersebut faham akan apa yang terkandung dalam ayat 5 surah Al-Fatihah ini, maka dia tidak akan berasa bimbang ataupun gusar dengan kepayahan, kesusahan, stres atau susah untuk belajar dan sebagainya, kerana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Manakala yang ketiga berkaitan dengan manhaj kehidupan dengan mengambil pelajaran dari umat terdahulu, sama ada yang beriman dan bertakwa untuk dijadikan contoh, atau mereka yang degil dengan kelakuan kufur, fasik dan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini melalui tuntutan pada ayat 6 dan 7 dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh memberi hidayah, petunjuk atau jalan kepada hamba-Nya. Hanya Allah Subhanahu wa taala pihak yang berhak untuk kita minta hidayah. Hanya hidayah yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan daripadanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yakni hidayah seperti mana orang yang telah menerima nikmat memperolehinya, iaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, iaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para syuhada, orang yang mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan para salihin, iaitu orang-orang yang soleh. Manakala bukan pula jalan orang yang melakukan kezaliman atau orang yang berada dalam kesesatan. Jadinya pada ayat ini dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita. Andai kita memilih untuk berada di jalan yang Allah redha, insya-Allah Allah akan mengganjarkan kita dengan ganjaran yang sangat besar, iaitu syurga, iaitu nikmat yang tidak dapat kita bayangkan. Lebih besar nikmatnya berbanding dengan dunia. Ataupun kita memilih untuk kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memilih untuk kufur kepada Allah, maka nantikanlah azab Allah yang sangat pedih. Lebih besar azabnya berbanding dengan azab di dunia ini, tak dapat kita bayangkan. Jadi sama-sama kita jaga iman kita untuk kita terus beribadah dan terus mengejar redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kesimpulannya,
berdasarkan 3 topik yang dibincangkan tadi, dapat kita lihat surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat istimewa, yang penuh dengan pentarbiahan, yang penuh dengan intisari, yang mampu menjadikan seorang itu benar-benar mengikut landasan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita mentadabbur, menghayati segala pengajaran yang ada dalam surah Al-Fatihah dan mengamalkan surah Al-Fatihah ini, kerana surah Al-Fatihah ini juga merupakan surah yang dapat memberi kesembuhan, iaitu syifa kepada pelbagai penyakit, sama ada penyakit rohani maupun jasmani. Sekadar itu saja perkongsian daripada kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.